Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid semua? Hari ini kita teruskan lagi dengan kertas 3 prinsip perakaunan SPM 2021. Okeylah. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, di kelas santai-santai kita kedua lah untuk cuti ni kan, yang kedua. Okey, so macam hai, selamat pagi Rachel. Okey, macam yang kemarin tu, okey, kelas yang sebelum ni kita sudah sampai imbangan duga. Okey, pastikan imbang lah. Okey, kalau tidak imbang mungkin ada silap tu catatan bergudia. Okey, so kita akan penilaian inventory akhir cikgu tidak akan masuk sebab memang kita sudah pernah buat sudah. So cikgu terus pergi sini pelarasan, jurnal pelarasan dan ledger pelarasan, akan kawalan dan seterusnya imbangan duga terselaras kita akan buat balik lah. So 4 ni kita akan settle hari ini. Okey, so kejap saja, kalau ada soalan kasih tinggal saja di chat box tu, nanti cikgu akan bacakan. Okey, so kita pergi pelarasan Dari mana wujud pelarasan ni? Sebenarnya dia ada di sini dalam muka surat 2 kerja khusus tu. Okey, cikgu kasih besar dulu dia. Kerja khusus tu dia ada suruh kita buat ini. Maklumat tambahan berikut perlu diambil kira untuk pelarasan pada tarikh imbangan 31 Mac 2021. So ini yang perlu kita kena ambil kira. Yang ini ialah 2 ini ialah 2 ni. Okey, bukan 1. Dia ialah 2. Okey, so memang dalam kertas kamu cikgu sudah betulkan tu. Okey, ini 2 So, kita akan buat pelarasan-pelarasan ini. Okey. So yang kita akan buat semuanya ini nanti dalam sini. Okey, cikgu akan tunjuklah. Yang pertama dia suruh lengkapan kan. Tapi cikgu minta kamu masukkan yang pertama tu ialah ini, inventory akhir. So kamu baru habis nilai kamu punya kamu punya inventory kan, di penilaian inventory lampiran E. Okey, so masukkan amount yang di jumlah tu. Sekejap ya, cikgu tengok yang di sini lampiran E. Okey, so maksudnya kalau kamu buat lampiran E di muka surat 34 tu, yang ini jumlah inventory akhir ni. Okey, so masukkanlah ke sini. Okey, seterusnya kasih masuk saja inventory akhir dinilaikan sebanyak RM2112. Begitulah. Lain-lain orang, lain-lain dia punya inventory akhir. Okey, so kita tengok apa lagi dia suruh kita. Dia suruh kita dalam soalan ni, dia cakap lengkapan disusut nilai mengikut kaedah yang sesuai, kecuali dia bilang jangan masukkan jangan masukkan tongges. So apa yang kita buat? Kita buat ayat dia di sini. Okey, buat ayat dia ialah lengkapan disusut nilai pada kadar 10% setahun. Okey, so dan di sini kita buat jalan pengiraan dia. Okey, so susut nilai lengkapan cikgu ialah 10%. Ini cikgu punya baki daripada imbangan duga. Kalau kamu tengok lengkapan ialah 1790. Okey, 1790. Tapi dalam soalan sudah dinyatakan, dia bilang mesti tolak tongges. So tongges itu cikgu punya tongges masing-masing kita ada di maklumat tambah di lampiran tu, kita boleh rujuk invoice yang ini tongges di muka surat berapa ni 6 kita ada beli tongges. So cikgu tolak 270. So cikgu tolak 270, cikgu kali dengan tempo sebab kita ialah 1 bulan. So cikgu 1/12 lah, dan cikgu dapat RM12.67. So cikgu bundarkan jadi RM13. So kita ada susut nilai, kita ada susut nilai terkumpul. Nanti kita akan masukkan dalam kita punya
kita punya imbangan dalam kita punya journal arm lepas ni. Okey, setakat itu okey kan? YT. Ya, Y untuk ya, T untuk tidak. Okey, very good. Thank you Mel, Bella. Okey. So next, apa dia suruh kita? Kita menjawab saja apa yang ada di minta di sini di nombor 2 tadi tu. Okey, kita jawab itu saja. So kita sudah settle yang A, kita pergi yang bahagian B. Dia cakap mewujudkan perkara berikut. Okey. So apa yang kita wujudkan? Mewujudkan peruntukan hutang ragu ikut kadar yang sesuai. Kadar yang cikgu syorkan ialah 1% hingga 4%. Okey. So kita buat ayat dia di sini. Ini macam kita buat maklumat tambahan tu. Kamu baca ayat-ayat maklumat tambahan tu, lebih kurang beginilah tu kita jumpa kan. Okey. Okey, so peruntukan hutang ragu diwujudkan pada kadar 3% atas akaun belum terima. So biasa kita buat begitu kan. So ini ialah wujud. So kita letak, cikgu pilih 3%. So kamu pilihlah yang bersesuaian. Ungkapan dia mesti sebutkan kaedah garis lurus. Disebutkan pada garis 10 tahun mengikut setahun atas kos lah di sini, atas kos. Okey. Okey. Macam mana kira ini? Okey, macam mana kira? So kita pergi sini. Peruntukan hutang ragu, kadar PHR cikgu ialah 3%. So pilih 1 hingga 4%. Okey. Dan ABT cikgu akan ambil daripada imbangan duga. So mana ABT cikgu ialah koperasi dengan kelab. So jumlahnya ini 2 ialah 635. So 635 ni cikgu akan masukkan di sini kali cikgu dapat 19.05. Okey. So 19.05 sepatutnya bukan 20 lah kan. 19 lah kan. Okey, cikgu try tukar dulu. Kalau cikgu tukar 4%, cikgu dapat berapa? Sebab cikgu sudah terbuat dari tadi ialah 635. Tidak apalah, cikgu tukarlah sini. Silap 19 ni. Okey. 19 kan? So jadi hutang ragu cikgu pun 19. So 19. Okey. So next, apa lagi dia suruh kita? 1, bukan 1 2 2 item, ini 2 tadi sudah tukar. Tidak apalah. Ini 2 dalam kamu punya kertas soalan sudah ada tu. 2 item kesilapan, ketinggalan. Okey. Ini saya tukar di sini. Ini macam dia dapat tukar. Tidak apa. Oh, sudah. So 2 item ketinggalan urus niaga. So cikgu akan buat 2. Yang pertama ialah kita ada jualan tunai, iaitu pada 29 dan 30 tu kita lupa rekod. Okey. So belum direkodkan jualan tunai sebanyak 620 lah untuk cikgu. So kamu pergi tengok lampiran C yang 29 hingga 30 tu berapa amount kamu di sana. Okey. Dan kamu, sebab dia ketinggalan urus niaga, cuma kita kena catat saja dia. So apa yang kita buat untuk catatan dia ialah kita akan debit tunai 620 nanti dan kita akan kredit jualan lah kan, debit tunai, kredit jualan. Okey. So ada lagi satu kesilapan yang mana sepatutnya kalau kita berniaga kita mesti ada beli margarine kan untuk kita masak tu burger. Tapi kita
dah dapat invoice dia, sepatutnya masa kita beli satu mask itu adalah margarine masa tu kita beli. So mandangkan dia terlupa masuk dalam invoice, so kita menerima nota debit pada 3 Mac untuk pembelian 10 unit margarine. So contoh cikgu 1 unit margarine cikgu RM8. So cikgu masuk kali dengan 10, so jumlahnya 80. So ini kita rekod sahaja, okey. So kita akan debit belian 80 dan siapa itu? ABB kita ialah pembekal ahli masa tu. Okey. So itu kesilapan, ketinggalan urus niaga. Kita terlupa rekod, sekarang kita rekod. Okey, yang ini 2. Yang ketiga, dia suruh kita buat satu item belanja prabayar. So semua orang akan jumpa item yang sama, iaitu lesen perniagaan tu. Okey. So belanja lesen prabayar sebanyak 200. Macam mana kita dapat dia? Ialah ini. Belanja lesen itu yang kita bayar, kalau kamu perasan dia cakap untuk 6 bulan tu, so kita bagi dengan 6. Okey, bagi dengan 6 bulan. Okey, kita dapat RM40 lah untuk 1 bulan. So inilah belanja lesen yang sebenar lah untuk kita buat perniagaan kita ni, sebab kita buat untuk tempoh 1 bulan yang ini kan. So seterusnya kita akan ada belanja lesen prabayar iaitu 5 bulan tu. So kita akan dapat 200. So kita nyatakan je lah. Okey. Setakat ni okey kan? YT. Okay, thank you, Nel. Siapa lagi? Oh, ramai juga ada. Respon saja kalau ada soalan, okay? So, settle yang ini, prabayar. 2 item belanja belum bayar. So, kita create lagi item belanja belum bayar. So, actually kita ada beberapa belanja, okay, yang belum kita bayar. Yang pertama ialah upah pembantu kios. Kamu ingat kan kita baru bayar dia satu kali kan, hari tu 15 hari bulan, tapi hujung bulan sepatutnya kita bayar lagi dia, tapi kita terlupa bayar. Dan kamu kena tahu pembantu kios kita ada 2 orang. So cara kira dia upah dan gaji lah, kita masuk dalam pembantu kios punya di dalam akaun dia, upah dan gaji. So RM5, okay, 1 jam. So dia buat 7 jam kali dengan 14 hari. Kenapa 14 hari? Kan kita sudah bayar dia sampai 15. So daripada 16 sampai 31, okay, kalau kira hari kita ada dalam 16 kah? Lepas tu 17 dengan 31 tu ialah hari cuti. So kita bila kira balik kita dapat 14 hari. Dan cikgu kali 2 orang, sebabnya kita ada 2 pembantu kios. So inilah kita akan rekod nanti, okey. So apa lagi? Dia bilang 2. So kamu kena cari lagi 1 belanja, okey, yang boleh kamu masukkan sebagai kamu punya belanja belum bayar. So ini murid-murid kena kreatif lah, sendiri fikir apakah lagi belanja yang mungkin. Contohlah kan, cikgu ini yang cikgu punya idea sendirilah. So kita fikir bil telefon lah, mungkin dia mau telefon untuk dia punya urusan perniagaan. So ada RM50 lah yang belum kita masukkan, belum kita jelaskan. Okay, so belum dibayar, so cikgu masukkanlah dia di dalam kadar bayaran. Sebab yang kita sudah bayar ialah elektrik dengan air kan. So bil telefon belum. So murid juga boleh fikir berkaitan dengan promosi, tapi promosi yang kita rasa kita belum bayar. Okay, boleh masuk promosi. Okay, untuk inilah bagian belanja belum bayar. Okay, kalau ada idea lain boleh juga tanya cikgu, sesuai ke tidak, nanti cikgu akan responlah untuk kamu. Okay, so kita settle pelarasan yang berkaitan dengan belanja belum bayar. Dan yang terakhir ialah 1 item hasil belum terima.
So macam ni kan kita kena fikir apa lagi hasil yang kita rasa kita belum terima. Okay, so macam kita create lah dia punya story tu. So cikgu createkan, macam contoh cikgu sewa tu kios, cikgu macam kasih satu ruang tu kasih sewa lagi sub kios dia lagi dengan orang lain. So cikgu kutip sewa, tapi sewa tu belum diterima 100. Okay, so itulah hasil yang belum kedai burger cikgu terima. Okay, so cikgu akan buat catatan seperti inilah nanti dalam journal ALM. Setakat ni okay? Boleh? Okay, thank you Hai Arvin. Okay, Rachel, okay, semua okay, Silin pun okay. So ini sejalah yang kita kena buat. Terus dia cakap, selepas kita buat pelarasan, kamu perasankah yang pelarasan pada tarik imbangan ni macam yang ada di maklumat tambahan kalau kita buat apur dengan PKK, betul kan? So apa yang next kita kena buat dalam kitaran perakaunan ialah selepas kita tengok pelarasan pada tarik imbangan, kita kena pindahkan ke journal ALM, lepas tu pergi ledger. So cikgu sudah sediakan ini yang kita pindahkan ke journal ALM. Okay, cikgu buka jelah semua atau satu-satulah. Okay, so yang ini yang inventory cikgu tidak rekod cikgu mulai dari susut nilai. Inventory tu bila nanti cikgu mau masukkan di bawah sini nanti masa imbangan juga. So itu rekod sajalah yang inventory itu supaya kita tidak terlupa kita punya inventory akhir. So ini yang cikgu rekodkan, susut nilai lengkapan 13. Cikgu ambil je daripada yang di sini. Okay, kita sudah kira kan. So kita ambil saja yang kedua PHR. Cikgu ada ubah sini tadi kan. So cikgu kena ubahlah di sini. Ingat kalau kita buat journal ALM mesti ada catatan So ini cikgu ubah sebab tadi kita punya amount tu ada tersilap cikgu buat. So buat macam ni. Yang ketiga dia berkaitan dengan apa? Rekod jualan. Jualan tunai belum direkodkan kan? Ketinggalan urus niaga yang ini. Dan ketinggalan urus niaga yang kedua ialah ini cikgu debit belian kredit pembekal ahli. So pergi sini. Okay. Senang sikit sudahlah, yang belakang-belakang ni ada senang sudah. Okay, next. Yang lesson tadi, yang ini belanja prabayar. Okay. Lepas tu kita akan pergi belanja belum bayar, ada. Okay. Ini yang prabayar, ini ialah belum bayar, ada dua. Kalau mau tengok yang inilah, yang ini belanja belum bayar yang cikgu yang kios ni kita lebih sama saja ni semua orang sebab harga pun sama. So inilah mungkin kamu kena fikir sendiri, amount sendiri, okay? Dan ini pun create lah, mungkin kamu mau letak commission belum terima ke, okay? So boleh create ikut sendiri. Dan yang terakhir ni ialah hasil belum terima. Okay, macam biasa bila kita sudah buat journal ALM, kita memang kena pergi ledger. Kita kena hantar ke ledger. So apa ledger yang kita perlu buat ialah ledger yang baru kita sebut dalam sini. Okay, kalau ada di antara account itu ialah account yang memang kita sudah buka daripada awal, masa kita buka yang awal-awal tu. So kita kena buat pelarasan lah. Okay, untuk yang ini daripada journal ALM ini, debit susut nilai terkumpul kelengkapan, memang kita belum buka kan. So now kita buka sajalah. So debit susut nilai, dia bilangkan kredit susut nilai terkumpul. Okay, kita kredit. So 13, sini debit, sini debit. Susut nilai lengkapan debit, susut nilai terkumpul lengkapan kredit. Butir letak pasangan dia. Okay. So selepas itu memang kita tidak buka sudah untuk ni. So kita pergi debit sini besar, pindah sini, sini baki HB dan sini baki BB. Macam biasalah. So yang ini berbagi sebelah kredit. Okay.
So next kita pergi hutang ragu. Hutang ragu debit sebab dia mewujudkan. So debit hutang ragu, kredit peruntukan hutang ragu 19. Okey, cikgu pergi sini. Ini dua lah, cikgu buka sedialah. So manakan cikgu tadi tersilap, so cikgu ubah. Ini 19, ini 19. Okey. So macam ni lah. Hutang ragu debit 19, peruntukan hutang ragu kredit 19. Butir letak pasangan dia. Okey. So apa lagi pelarasan yang kita ada ialah tunai dan jualan. Tunai dan jualan memang kita sudah buka akaun dia, so kita ambil baki BB dia. Akaun tunai tu ada di buku tunai, so cikgu ambil dulu baki BB dia yang ini, baru cikgu tambah lagi debit 620. So cikgu mau tambah yang ini. Jualan, cikgu pergi ambil baki akhir jualan. Okey, contohlah kita cari dulu akaun jualan di sini. So baki akhir jualan 14990. Okey. So masa cikgu buat pelarasan, boleh juga ambil dari imbangan duga. Kita boleh nampak juga baki akhir jualan ini. Masa kita buat ledger pelarasan, kita masukkan dulu baki BB. Dan kita cakap di sini jualan kredit 620. So kita kreditkan di sini 620. So sini lebih besar, pindah sini, HB di sini. Okey, sini baki HB dan baki BB biasalah di bawah sini. Alright. Ada soalan? Okey, semua okey. So cikgu teruskan. So next kita tengok apa ialah belian dengan pembekal ahli. So cikgu sudah juga buat pelarasan dia. So sini debit belian, kita mesti ada baki BB dia dulu sebab memang akaun belian sudah wujud dan kita masukkan yang baru. Okey, so kita akan imbangkan lah macam biasa. So baki BB akhir dia yang baru ialah 11511, bukan lagi 11431 tadi kan. So kita ada baru RM80. Dan pembekal ahli tu kita ada baki BB dia ini. So kita akan tambah lagi 80 dan kita akan ada HB dan BB di bawah sini. Okey. Seterusnya kita ada belanja lesen prabayar. Okey. Belanja lesen prabayar debit, belanja lesen kredit. Okey. So, akaun-akaun yang sudah ada memang kita akan ambil jadi baki BB lah. Okay, macam belanja lesen tu. Okay, kita ada di sini belanja lesen. Okay. So, kita letak dia baki BB sebab kita sudah ada amount dia belanja lesen 240. Kan kita sudah buat akaun dia tapi ada pelarasan untuk akaun tersebut. So, kita akan kredit. Okay, dia sebut kredit kan? Belanja lesen kredit. So kita kredit belanja lesen. Okay, kita kredit belanja lesen. So kita akan imbangkan yang mana lebih besar. Ini besar. Pindah sini. So baki HB di sini. 240 tolak 240. So BB di sini. Okay. So akaun belanja lesen prabayar. So sini debit. Okey, lepas tu nanti buatlah HB dan BB dia. Okey, sini HB, sini BB. Kalau ada soalan kasih tinggalkan jelah. Rasanya yang ini kamu boleh nih. Okey, upah dan gaji macam ulang kaji saja ni. Kita create story, lepas tu kita buat dia punya debit dan kredit, lepas tu pindah ledger. Okey. So yang ini upah dan gaji, ada upah dan gaji belum bayar. So akaun upah dan gaji memang sudah wujud. Okey, sudah wujud dan kita ada baki BB dia 2480, iaitu kalau kita tengok dari ledger kita akan nampak inilah untuk upah dan gaji. Ini
Inilah tuh 2480. Okey, kalau tidak mau tengok dari sana, tengok daripada imbangan duga pun boleh nampak. Upah dan gaji bagi bibi dia 2480, dan kita buat pelarasan sebab ada upah dan gaji belum bayar. So kita debit upah dan gaji dan kita imbangkan. Okey, dan kita akan dapat bagi bibi sebelah debit. Okey, upah gaji dan akaun upah dan gaji belum bayar sebab ini ialah liability, dia memang akan berbaki sebelah kredit. Sini sudah debit, so sini akan kredit. Dan once dia tiada kawan, sudah kita memang tahulah, okey, dia akan berbaki sebelah kredit. So buat HB dan BB lah. Okey. Kadar bayaran juga belum bayar. So kadar bayaran yang sudah ada ialah untuk ini ialah kalau cikgu ialah yang api air dan elektrik. So cikgu ada baru lagi iaitu yang telefon. Cikgu cakap bil telefon. So cikgu akan buat HB dan BB. Okey. So cikgu punya kadar bayaran yang baru 130. So kadar bayaran belum bayar itu ialah liability. So nanti dia akan berbaki sebelah kredit. Okey. Sini debit, sini kredit. Alright. Terakhir, sewa belum terima 100 dan sewa diterima 100. Ini aset, ini hasil. So kalau kita tengok, mandangkan dia belum ada lagi akaun ni dibuat, so cikgu buka akaun baru. Okey, debit sini, kredit sini, dibutir, tulis pasangan dia. Sini sewa diterima, sini ialah sewa belum terima, tulislah tarikh, semua 31 Mac 31. So dan buatlah HBBB macam biasa dan siap. Okey, siap kan? Okey, so sebelum kita pergi, kita sudah sini sudah, kita buat ledger sudah. So kita kena buat akaun kawalan. So macam mana buat akaun kawalan? Okey. So cara buat akaun kawalan ialah kita kena tengok daripada sini. Okey. So apa yang kita kena tengok ialah jumlah. Okey, berapa belian. Belian ini berkaitan dengan akaun kawalan belum bayar. So kita akan ada di sini. Okey, belian 9565. Okey. Kenapa dia 9565? Okey. Sini 9485 untuk cikgu, tapi ada di ledger pelarasan tadi yang mana belian itu bertambah. Kan RM80 sebab majorin, that's why cikgu ada amount baru 9565. Okey, lepas tu cikgu pergi jurnal jualan. Ini berkaitan dengan akaun belum terima 2670. Tiada pelarasan untuk dia, so 2670 ini kita sebut jualan. Next, kita pergi pulangan belian. Ini asal belian ialah ABB. So, ada 55 pulangan belian. Ya, bahagian ini yes, kena type. Okey, akaun pulangan belian. So, kita berkaitan dengan belum bayar sebelah debit. Okey. Next. Sudah okey kan? Kita pergi BCP. Kita mau tengok berapa amount yang kita jumpa. Kalau yang sebelah debit ni kita tengok dari berapa amount yang kita terima daripada ABT. Ada sini 1, 2 dan 3. So kita jumlahkanlah 3 itu dan kita akan masukkan di akaun kawalan belum terima sebelah kredit. Kita sebut dia bank. Okey. So next kita pergi lagi BCP. Kita tengok sebelah kredit yang ada kaitan dengan ABB 943. Okey, so pergi akaun kawalan. Kalau sana debit sini, kalau sana kredit sini debit. Okey, settle sudah, semua sudah pindah masuk dan kita imbangkan. Okey, ini lebih besar, pindah sini. Okey, di sini ialah bagi HB.
Sini ialah baki BB. Okey, sini tiada tu. Okey. So kita punya akaun belum terima 635 dan kita punya akaun belum bayar. Kita tengok ini lebih besar. Pindah sini, sini HB. Dan di sini ialah BB. Okey. 8567. Ada lagi kat sini. Bisa tiada. Okey, tiada. Okey, inilah kita punya akaun kawalan belum terima 635. Akaun kawalan belum bayar 8567. Kenapa kita buat akaun kawalan? Ialah ada juga murid dia cakap, cikgu saya tidak mau dari BCP lah, saya ambil dari ledger khas. Dia buat di sini, dia kasih combine semua yang belian-belian ni. Okey, termasuk tadi yang ada pelarasan belian RM80 yang cikgu punya tu. Lepas tu dia masukkanlah yang ini, tapi semua pergi March 31. Boleh juga, tapi memang kalau kita buat akaun kawalan, kita berpunca daripada dia punya BCP. Okey, tapi ada juga murid mau buat guna ini, tiada halangan. Kalau pandai buatlah. Kalau boleh, guna BCP lah untuk pindah masuk dalam sini. Okey, so kita ada sudah ini. Apa lagi dia suruh kita buat? Imbangan duga terselaras. Basically, imbangan duga terselaras ni, semua yang ada daripada imbangan duga yang asal ini yang asal lah. Yang sebelum pelarasan, yang kita sudah buat imbang. Semua amount yang ada di sini, kalau tiada perubahan dalam pelarasan, tiada terlibat pun dalam senarai pelarasan, amount itu tetap sama. Okey, tetap sama. Contoh yang tiada terlibat ialah bank. Dia tetap sama. Tunai tidak boleh sebab tunai ada terlibat tadi pelarasan dia. Modal dia tetap sama, lengkapan pun tetap sama. Belian ada dia punya perubahan, jualan pun ada. Pulangan belian tiada, pinjaman bank tiada, deposit sewa tiada. Okey. Sewa pun tiada. Kan? Sewa tiada, belanja lesen ada perubahan, promosi tiada. Okey. Kecuali kamu mau buat belanja untuk promosi belum bayar lah, memang akan ada perubahan lah. Upah dan gaji ada perubahan, bahan bakar tiada. Macam yang pembekal ahli dengan pembekal baba ni, yang ABB ni, dia dalam imbangan duga nanti kita tidak masuk sudah dia sebagai nama. Kita akan masuk dia sebagai ABB dengan ABT. Okey? So, jom kita buat yang ini. Cikgu buka dulu. Tunai, cikgu ada perubahan sebabnya dalam ledger pelarasan tadi kita ada ubah tunai sini. Okey? Bank tiada pelarasan, cikgu buka lagi. Okey, kita ada modal tiada pelarasan, lengkapan tiada, belian cikgu ambil di ledger pelarasan belian yang baru. Tadi kita ada buat pelarasan belian ini ya. Jualan pun kita ambil jualan yang baru. Tengok di ledger pelarasan je. Apa akaun yang ada di sini, itu yang ada perubahan. Okey. So, kita ambil amount yang baru. Pulangan belian tiada. Cikgu buka habislah. Okey. Deposit bank tiada. Pinjaman bank tiada. Deposit sewa tiada. Sewa pun tiada. Belanja lesen 40 jat tinggal. Sebabnya tadi di ledger pelarasan kita ada buat perubahan. So, kita ada buat pelarasan. Promosi tiada, bahan bakar tiada. Nanti ya. Okey. Okey, so sini 59. Upah dan gaji ini okey, kalau kamu tengok imbangan duga asal, upah dan gaji cikgu 2480. Tapi selepas buat pelarasan dia jadi 3480. Tengok di ledger pelarasan. Yang ini ya. Alright. So, kita ada derma, tiada pelarasan. Kadar bayaran, cikgu ada pelarasan. Okay, sebab cikgu pilih dia sebagai belanja belum bayar tadi, kadar bayaran kan. So, cikgu ada 130.
Macam inilah cikgu sebut. Kita tidak sebut sudah pembekal Ali, pembekal Baba, koperasi dan kelab futsal. Kita ambil amount yang terakhir ini daripada akaun kawalan. ABT cikgu 635, ABB cikgu 8567, 8567, ABB, ABT 635. SN dengan SNT, semua yang di bahagian bawah ni ialah akaun-akaun baru yang cikgu wujudkan disebabkan berlaku pelarasan pada akaun-akaun tersebut. Macam ini, susut nilai terkumpul, hutang haragu, peruntukan hutang haragu. Okey, belanja lesen prabayar, akaun upah dan gaji belum bayar, kadar bayaran belum bayar, sewa belum terima, sewa diterima. Semua akaun-akaun yang baru wujud ini ialah disebabkan berlakunya pelarasan yang kita buat tadi. So di end cikgu imbang juga di debit dan kredit. Okey, dia akan imbang lah. So kita buat catatan berikut. Itulah di atas tajuk nama perniagaan, lepas tu imbangan duga terselaras pada 31 Mac selepas kita buat pelarasan. Nampakkah? Okey. Setakat ni ada soalan? Ada soalan? Kalau tidak apa-apa soalan, so kelas kita berakhir hari ini untuk kelas santai-santai kita. So kita settle sudah 4 ini. So kita akan sambung lagi lah esok. So sekarang sudah ajar, so bagus. Terus buatlah. Tapi sebenarnya ada juga murid yang dia sudah duluan buat. So mungkin ada yang mau ditambah-tambah sikit, so boleh buatlah. So esok kita mungkin terus habislah yang ini esok. Okay, so hari ini teruslah kasih settle yang baru cikgu tunjukkan atau tambah baik kalau sudah buat. Okay, dan kita akan sambung esok ini bahagian ini. So kalau semua okey, komen Y untuk okey, T tidak okey. Tengok komen dulu. Boleh komen. Okey, thank you Chang, thank you Silin, thank you Jen, Eliska, Nadia, Liwiti, Vivian, Rachel. Okey, kalau tidak apa-apa masalah, so kita berakhir kelas hari ini. Okey, selamat membuat kerja khusus sambil mengulang kaji. So jumpa lagi. Bye-bye. Welcome semuanya. Selamat belajar dan sampai jumpa lagi. Jom kita terokai bersama kertas 3 SPM 2021. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.